Saudara, para peminat animasi Jepun atau anime mungkin ingat lagi siri Dash Yonkuro di awal tahun 1990-an. Siri popular itu mencetuskan minat terhadap kereta Tamiya Mini 4WD, kereta mini yang dihasilkan sebuah syarikat Jepun di kalangan remaja. Berita Plus minggu ini memberi tumpuan kepada kebangkitan semula minat kepada kereta mainan tersebut yang kembali mengaum di litar-litar perlumbaan Tamiya. Deruman motor kuat menggegarkan suasana. Meluncur laju ke garisan penamat. Ini bukan litar F1 tetapi perlumbaan kereta-kereta Tamiya. Permainan ini sangat popular lebih 20 tahun lalu di kalangan remaja disebabkan pengaruh siri anime Dash Yonkuro. Namun setelah kian lama menyepi, enjin-enjin kereta Tamiya kembali mengaum. Ia kini kian diminati golongan milenial seperti Syed Syafiq Syed Husin, 32 tahun. Memory start hobi ni first kali bila dengan bapa saya. Dulu memang hobi ni mana-mana pun boleh dapat. Saya ingat saya beli saya punya Tamiya pertama dekat 7-Eleven. Sekarang bila kita tengok hobi ni memang boleh nampak banyak racer yang 25 sampai 40. Racer-racer yang dulu main bila diorang muda start balik hobi ni kerana nostalgia. Permainan ini turut melalui evolusi. Kereta-kereta lumba yang digunakan pada masa lalu agak asas. Kini para peminat permainan Tamiya mengubah suai kit-kit kereta mereka seperti kereta sebenar. Ini bukan setakat untuk menjadikannya lebih menarik dan bergaya, tetapi meningkatkan kelajuan semasa berlumba. Sekarang dengan teknologi yang lebih advance, makin banyak perkembangan dalam hobi ni. Dah start pakai mesin untuk potong-potong. Punya detailing dengan hobi ni lebih tepat lah. Boleh katakan hobi ni tak untuk budak. Harus ada technical skill lebih sikit untuk enjoy hobi ni lebih lah. Kereta yang sudah diubah suai akan diuji di perlumbaan yang diadakan di litar-litar tetap pada setiap hujung minggu. Apa yang menarik perhatian para penggiat hobi ini adalah mereka boleh terus-menerus mengubah suai kereta-kereta mereka. Dan untuk menguji kepatasannya, saya ada bersama saya kereta yang sudah diubah suai dan juga kereta yang baru saja keluar daripada kotaknya. Jadi jelas terbukti lebih pantas. Pada masa ini hanya ada 2 syarikat yang mempunyai litar-litar rasmi. Salah satu daripadanya ialah syarikat MF11 Mini 4WD di Woodlands, manakala yang lagi satu adalah The Playground di Henderson Road yang ditubuhkan pada permulaan pandemik COVID-19. It was quite slow. If you're talking about new players, they are basically almost zero. Now it is really a lot much better. About 3 times the growth since COVID ended. When we started, our race is about once every 2 months because there were not enough players. Now we can even hold it weekly. Like we have mini races on Saturday nights, and then we had our bigger races on a monthly basis. Walau bagaimanapun, tidak semua penggemar Tamiya yang menyertai perlumbaan. Seperti Muhammad Nur Farhan Rahman yang kini memiliki lebih 300 model kit kereta Tamiya lama dan baru. 50 kits lah yang saya dapat korek balik lah. Dulu masa kita masih kecil, tak ada fikir pun nak collect lah, nak simpan ni semua benda. Alhamdulillah dapat simpan yang bilin-bilin dia. Okey Farhan, untuk penerangan lanjut mengenai koleksi kereta anda kan, mungkin anda boleh tunjukkan kereta yang paling sentimental untuk anda. Okey, ini kereta paling sentimental saya, mana semua bermula saya minat Tamiya. Dan mungkin kereta yang paling lama pula? Okey. Ini kereta Avante paling lama, buat dari 1988 yang ada dalam koleksi saya. Dan kereta yang paling mahal yang anda miliki? Kereta paling mahal, ini 2 set kit. Saya beli $49, $49. Sekarang anggaran 501 kotak. Wow. Sejak pandemik 3 tahun lalu, Encik Farhan sudah membelanjakan kira-kira $4,000 untuk membeli kit-kit kereta Tamiya. Dan harga model kit kereta adalah di antara $25 hingga $50. Dan setiap satu daripadanya ada nilai tersendiri bergantung kepada keistimewaannya. Sekitar 30% kereta-kereta Tamiya dalam koleksi Encik Farhan diperolehi daripada luar negara. Mainly Korea atau Japan, sometimes even Indonesia. Mainly the kits yang tak akan ada di Singapore atau dah tak ada di Singapore.
Kalau nak cakap rare, about 150 lah. Collection saya kan baru juga. Tu lama, slow sikit kalau nak beli. Harga dah inflated. Saya punya model target the new kids lah. Kita beli murah, mana tu lepas 10 tahun, 15 tahun harga akan naik. Diam tak diam, nilai koleksi kereta Tamiya miliknya kini dianggarkan akan mencecah sekitar $10,000. Saudara, bercakap tentang kereta, ayuh kita beralih ke segmen kereta lebih canggih lagi, iaitu khidmat kereta tanpa pemandu. Dalam khabar dunia malam ini, mari kita saksikan khidmat dan isu berkaitan robotaksi. Dua syarikat khidmat teksi canggih sedang mempergiat usaha untuk menembusi salah satu pasaran paling ramai penduduk di Amerika Syarikat. San Francisco mungkin menjadi bandar Amerika pertama yang menawarkan dua syarikat khidmat teksi tanpa pemandu jika Cruise dan Waymo mendapat kelulusan pihak berkuasa. Khidmat robotaksi dikatakan boleh menawarkan harga lebih rendah kepada para penumpang. Malah, syarikat Cruise yakin robotaksi boleh memandu dengan lebih bertanggungjawab daripada manusia. Lantaran itu, ia mahu mengembangkan lagi khidmat tanpa pemandunya ke lebih banyak pasaran Amerika Syarikat. Syarikat ini menganggarkan ia boleh meraih hasil perniagaan sekitar $1 bilion Amerika sebelum tahun 2025. Namun, Cruise dan Waymo masih perlu mengatasi pelbagai cabaran. Pertama, ia masih perlu bersaing dengan Uber dan khidmat teksi tradisional lain. Dalam pada itu, sebilangan syarikat percaya para pengguna masih sanggup membayar lebih bagi khidmat teksi yang dipandu manusia. Robotaksi buat masa ini juga berdepan dengan aduan mengenai kenderaan mereka yang kadangkala berhenti di tengah-tengah jalan sehingga menjejas pemandu lain dan membahayakan keselamatan orang ramai. Sungguh pun begitu, kedua-dua Cruise dan Waymo menyatakan kumpulan teksi tanpa pemandu miliknya sudah meliputi jarak lebih 1.5 juta kilometer tanpa kemalangan besar di jalan raya. Saudara, berapa lamakah masa yang diperlukan untuk mengunjungi dan melihat kesemua 7 keajaiban dunia atau 7 Wonders of the World? Jawapannya mungkin memeranjatkan anda. Ayuh kita ke negara Mexico untuk melihat satu rekod luar biasa seorang lelaki Britain. Di saat Jamie McDonald menjejak masuk ke tapak warisan Mayan di Chichen Itza, Mexico, barulah beliau sedar bahawa beliau sebenarnya mencipta satu rekod dunia. No way! Come on! Get in there! It's under 7 days. Unbelievable! Dalam masa 7 hari saja, Encik McDonald menjelajah lebih 36,700 km untuk melihat kesemua 7 keajaiban dunia. Ini termasuk tembok besar China, tapak Petra di Jordan, Taj Mahal di India, bangunan Colosseum di Itali, Machu Picchu di Peru dan patung gergasi Jesus di Brazil. Ditaja oleh agensi pelancongan Travelport, Encik McDonald secara keseluruhannya menaiki 13 penerbangan, 16 perjalanan teksi, 9 bas, 4 perjalanan kereta api dan 1 tobogan untuk ekspedisinya ini. Dan kembara sebegini bukanlah sesuatunya asing buat Encik McDonald. Beliau sebenarnya pernah berbasikal dari Bangkok untuk pulang ke rumahnya di England. Encik McDonald menambah, beliau melakukan cabaran-cabaran ini untuk mengumpul dana bagi badan-badan kebajikan dan sudah mengumpul lebih $1.25 juta Amerika sejauh ini. Apabila ditanya, apakah cabaran seterusnya, bapa 3 anak termasuk sepasang bayi kembara ini menjawab begini. I've just got to get back to the twins. I think, that is an adventure in itself. Saudara, dengan cuaca yang tidak menentu ketika ini, kita dinasihatkan untuk tidak berada di luar rumah dan sentiasa memastikan badan dan rumah kita nyaman dan sejuk. Tular di media sosial beberapa cadangan yang tidak perlu belanja wang yang banyak. Kreatif, cadangan mandi yang betul ini meraih lebih 1.9 juta tontonan dan ribuan komen di TikTok. Bijak betul terutamanya dalam keadaan cuaca sekarang. Namun, ada juga yang kurang yakin dengan keberkesanannya. Mandi sejuk-sejuk, keluar bilik air dah berpeluh. Ini pula gaya inovasi baru bagi mereka yang gemar memasak. Kreatif, lain kali sangkutkan sekali alat hawa dingin atau penyejuk udara, kan lagi berkesan.
Selain berkongsi cara untuk mengharungi cuaca panas, ada juga netizen yang melakukan eksperimen untuk buktikan betapa teriknya cuaca di kawasan mereka. Ada netizen yang kurang percaya bahawa hal itu mungkin berlaku walaupun cuaca memang panas. Ada juga yang risau akan keselamatan wanita itu. Betul atau tidak, apa kata kalau anda cubanya sendiri?